Terima kasih dan tentunya saya ucapkan penghargaan dan tahniah kepada rakan yang diumumkan menang tadi, yang bakal diumumkan lagi, dan mudah-mudahan akan menjadi kesempatan dia merenung dan mencari jalan meningkatkan usaha dan khidmat mereka. Saya ingat itulah intisari tujuan Majlis Anugerah Pembangunan Negara seperti mana yang disampaikan tadi oleh Tan Sri KSN. Kalau kita lihat konsep pembangunan madani ini, ia terangkum dari gesaan dan firman Allah SWT tentang keperluan meningkatkan usaha kita, ketakwaan kita, kehidupan kita, pembangunan kita, memilih arah kebaikan dan pembangunan dan meninggalkan kebejatan, kerosakan dan kemusnahan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad qaba man dassaha. Ja'far Syekh Idris, seorang alim terkenal dari Sudan yang meninggal beberapa bulan yang lalu, pernah mengupas dengan cara yang sangat mengesankan bahawa berbahagia orang-orang yang memilih menyucikan diri mereka ke arah matlamat meningkatkan ketakwaan. Dan ini tentunya terangkum suci, maknanya ikhlasnya, amanahnya, bersihnya. Ya. Dan berbeda dengan kalangan yang memilih jalan lain. Sebab itu disambung ayat ini, menang dan berbahagialah qad aflaha man zakkaha, orang yang sentiasa mencari jalan, menyuci, membersihkan, meningkatkan, dan rosak binasalah orang sistem yang memilih jalan kebejatan dan kerosakan. Dia rangkul konsep ini dalam arti pembangunan. Ya, bahawa pembangunan sebenarnya itu pembangunan manusia seutuhnya yang kita bangunkan, ya, bukan gedung. Ya, tentunya kita harus bangunkan gedung atau industri atau AI, apa saja. Tapi sebenarnya yang nak dibangunkan itu manusia. Sebab itu aspek karamah insaniyah, manusiawi itu penting. Dan seperti mana yang disebut dan gesaan Al-Quran tentang arti pembangunan itu, dia tidak boleh lagi daripada penekanan tentang nilai kehidupan dan ketakwaan. Dan ini sebenarnya dirangkul dalam konsep madani. Pembangunan itu diperlukan. Ya, kalau kita mau maju, maka semua teknologi baru harus kita kuasai, ya, jaga persekitarannya dan menjana pertumbuhan dalam pelbagai bidang. Tetapi selalu kita kena ingatkan, kerusakan yang berlaku adalah bila kita abaikan nilai manusiawi itu. Ya, negara boleh berbangun dan tidak mungkin bertahan. Negara mungkin ada khazanah dan limpahan rezeki yang jenuh, tetapi tidak akan menjamin keadilan dan keselesaan melalui pengagihan sistem yang adil. Sebab itulah saya ambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan penjawat awam, KSN, KPPA dan rakan, dan juga diselaraskan oleh KPICU ini, kerana kita menjalankan beberapa kegiatan tambahan untuk mengingatkan kita bahawa membangun itu, membangun manusia seutuhnya, bermakna ada empati, keprihatinan terhadap golongan yang paling rendah darjatnya dari segi duniawi dan kebendaan, yang mampu kita
tambah, tetapi jangan ditinggalkan aspek nilai. Maka kampung akad madani, sekolah madani, sejati madani, itu sentuhan madani itu datang mengingatkan satu kerangka. Dia tidak semestinya baru. Semua kita turun ke daerah, semua kita balik kampung. Ya. Tetapi bila ada rencana yang lebih tersusun, sistematik, diarah supaya kita meneliti permasalahan di akar umbi, itu berbeza daripada mesyuarat. Saya baru selesai tadi majlis tenaga negara. Tentunya cabaran, fokus kerja kita itu terlalu besar. National, regional, international agenda, energy transition, dan juga ASEAN power grid, ya, undersea cable dari Sarawak, itu terlalu besar untuk kita renung. Dan bukanlah tempatnya kemudian nak fikir pasal kampung angkat. Tapi kalau kita sibuk soal itu, ada kadang-kadang berlaku disconnect. Ya. Sementara ini diperlukan, maka kita sentiasa diingatkan untuk juga turun ke bawah. Tetapi yang juga utama dalam konteks ini, atas inisiatif rakan-rakan dalam menyampaikan anugerah-anugerah pembangunan ini, ialah untuk mengingatkan bahawa harus ada usaha tambahan, seperti yang kita katakan productivity paradox. Ya. Apa dia usaha tambahan? Apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Tadi di perhimpunan JPM bulanan, saya sebut tentang keperluan kita sentiasa merasa tertekan untuk memperbaiki, ya, untuk meningkatkan usaha kita, untuk memberi makna kepada kesan Nabi Muhammad SAW bila minta menyempurnakan, menjadikan kerja kita tu, amal kita cemerlang, itqan fil amal. Ya. Itu bukan saja pada slogan striving for excellence, kita dah dengar daripada Peter Drucker tahun 70-an sampai sekarang. Tetapi gesaan itqan fil amal dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu gesaan yang sebenarnya menyentuh hati nurani kita, mengetuk hati kita. Apakah kita lakukan yang sebaiknya? Apakah dengan pangkat, darjat, anugerah, pingat, hadiah, jabatan yang tinggi itu sebenarnya telah kita tunaikan amanah itu dengan sesungguhnya? Berapa orang yang boleh diangkat sebagai KSU atau Ketua Jabatan atau KSN, apalagi Perdana Menteri? Apakah kita lakukan sebaiknya, seikhlasnya, sebersihnya? Dan apakah kita berikan natijah idea yang benar-benar mampu mengangkat negara ini dan juga membela nasib yang tersisih, terbiar atau terpinggir? Itu semua isu-isu yang terkait dengan isu nilai, isu pertanggungjawaban, isu yang kita sebut, yang dirangkul dalam asakan kepada diri kita dalam ayat Al-Quran tadi, wa nafsim wa ma sawwaha, ya, jiwa yang murni dibersihkan. Pagi tadi sekadar nak rumuskan, saya mengatakan kita bersyukur kepada Allah SWT. Semua angka-angka dan data terakhir ini sangat membanggakan. Alhamdulillah. Ya, pelaburan tertinggi, pengangguran terendah, ringgit terkukuh ataupun prestasi terkukuh di Asia. Ini jangan kita andaikan sesuatu yang mudah. Negara Malaysia ini bukan negara besar ekonominya dan penduduknya. Itu dianggap sederhana, tetapi telah mencapai
sesuatu yang baik. Ini kerana negeri ini aman, kerana politiknya stabil, kerana kerja kita sebagai satu pasukan, kerana hubungan pimpinan politik dan penjawat awam itu kemas dan rapat, dan kerana pelaksanaan itu berkesan. Itu alhamdulillah kita sampai tahap itu. Tetapi apa cabarannya? Jangan runtuhkan apa yang telah dibina. Ini tanggungjawab kita. Jangan buat andaian bahawa ini akan kekal dan abadi, tidak. Jadi soal kesatuan kita, kestabilan kita, dan cabaran kepada kita di semua peringkat. Bayangkan kalau kita dapat tarik 500 juta, tidak semuanya, katalah 500 juta penjawat awam ini, dengan satu semangat baru. We have this mandate not only to save but to strive to ensure that Malaysia will emerge as a great competitive nation in this region. Just imagine for once, 500,000 people suddenly rise tomorrow morning and say, now, enough. Enough of excesses, corruption, abuse, stupid, silly political polemic based on race, based on divisions and hatred. And let us build ourselves, our family, our nation. We do it with such a drive. Wallahil azim, kalau ada semangat itu, saya fikir you, saudara-saudara, akan menyaksikan satu kebangkitan rakyat dan kesedaran dan kejayaan negara yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana negara. Saya menaruh keyakinan kerana saya lihat ada pergerakan itu. Ya. Dan saya lihat umpamanya penjawat awam, semangat mereka, sikap mereka, mulai tahun 2022, banyak yang ragu-ragu. Saya faham. Ini yang ketua pembangkang segala lama, mana dia tahu. Tapi kita sabar, kita bincang, kita tunjuk kasih kita, kesungguhan kita, dan saya sediakan, peringatkan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri, win them over, convince them. And alhamdulillah, saya bukan nak sebut ini depan KSN dan rakan-rakan, saya bangga bekerja dengan pasukan penjawat awam. Kerana kesungguhan saudara mau jadikan keluarga kita, negeri kita, negara kita sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Dia tidak mudah tentunya. Tiap hari kita akan terdedah, terjebak dengan masalah baru dan sebagainya. Itu biasa, lazim hidup manusia ini dan asam garam hidup. Tetapi sesuatu yang cukup meyakinkan ialah, kerana saya lihat program kita itu cuba diberi sambutan dan ada kesungguhan. Saya pantau umpamanya macam Kampung Angkat Madani, Sejati Madani. Saya lihat dia setengah-setengah itu bergelut sungguh-sungguh. Dia bukan jadi sambil lewa. Datang sekali-sekali tengok. Ni tak. Jadi ada manusia. Dia kalau dia tersentuh hati nurani dia, terketuk pintu hati dia untuk berbuat sesuatu, they will perform miracles. So daripada bottom of my heart, saya datang untuk menyatakan terima kasih kepada saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.